bahagia rasanya oh bila kita bersama. Uish. Ya Allah, ya Rabbi. Tengok apa tu, Zack? Eti, Ha. Zack suka follow ni tau. Apa tu, page-page makanan dekat Instagram. Tahu dah. Nasi warna biru. Nasi apa? Nasi, jadi tahu. Ha. Tu Wednesday. Tu Wednesday. Tu Kerabu. Betul. Ni warna Yang ni warna-warni nasi pelangi. Nasi pelangi. Zack panggil nasi ikan panas. Sedapnya Siti. Wah, Zack memang suka tengok makan makanan ni. Kena pula nasi kabu dengan solok lado. Kata panggil solok lado. Oh, boleh cakap Nasi Kelantan. kabu, solok lado. Nasi kabu warna biru. Solok lado warna hijau. Solok lada yang dalam dia ada macam ikan tu kan? Dia ikan campur kelapa-kelapa gitu. Ui, sedapnya, Zack. Penonton kita lah. Hello. Alright guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Salam hujung minggu. Selamat datang ke Borak Kopitiam. Alright, seperti biasa, saya Zack American dan hari ini saya bersama insan comel lote kita. Wah, saya Zati. Dia puji ada makna tu sebab nak makan-makan ni kan. Zack, selain daripada kita nak bercerita pasal makanan, hari ini juga kita ada macam-macam. Kita nak mengingatkan pada semua, kita macam countdown lah kan. Countdown sikit ke Hari Malaysia. Kita semua tahu 16 September 2021 nanti merupakan Hari Malaysia untuk seluruh warga negara Malaysia. Jadi hari ini juga kita memberi kita appreciate segala pengorbanan nenek moyang kita, segala pengorbanan yang telah segala darah, tumpah darah dan pengorbanan yang telah diberikan oleh mereka-mereka untuk memberikan kesenangan dan kemerdekaan kepada kita semua. Antaranya kita akan bercakap pasal jenis-jenis ataupun orang kata warna-warni makanan yang ada dalam negara kita hari ini kan. Betul. Dan bukan itu saja, seperti kita semua tahu, kita bangga sangat-sangat dengan atlet-atlet Paralimpik kita yang telah membawa pulang pingat emas, segala pingat, dan yang tidak membawa pulang pingat pun tetap percaya bahawa kami sentiasa bangga dengan anda sebab Zack pun tahu. Zack pun sangat-sangat tahu sebenarnya Zeti. Bukan mudah. Untuk ke satu perjuangan itu perlu pengorbanan yang besar, perlukan disiplin, perlukan kesabaran dan juga. Betul. Dan itulah macam-macam yang kita akan update bersama dengan anda, kita akan kongsikan bersama dengan anda. Dan anda jangan lupa, anda bukan saja boleh saksikan kami, boleh tonton kami secara live di TV, tetapi anda juga boleh memberikan feedback, boleh tengok dalam kereta dan sebagainya. Zack dekat mana, Zeti kat mana? Ini dia, link dekat bawah. Jangan lupa untuk follow Instagram, Twitter dan juga tonton live di Facebook. Yes, macam Zack cakapkan tadi, yang sedang saksikan kita di Facebook Borak Kopitiam TV3, jangan lupa juga kat bahagian bawah tu kan boleh komen. Kita akan baca juga dekat sini nanti. Betul. Dan seperti biasa, anda semua tahu kita alhamdulillah tahniah juga kepada semua yang berduduk di Kuala Lumpur, di Selangor, di Putrajaya yang telah lengkap 2 dos. Tahniah. Kita dah boleh kelonggaran yang kita dapat, tetapi jangan menyalahgunakan kelonggaran yang diberi kepada kita. Kalau kita tak perlu untuk keluar, masih lagi sebab Zack sentiasa ingat kita punya pemimpin kata apa, kita keluar ni dari sudut sektor kesihatannya masih tidak 100% meyakinkan, bahaya juga sebenarnya, tapi demi sektor ekonomi kita kena support lah. Betul, kita terpaksa sambil tu kita menjaga SOP dan sebagainya. Contohnya, kalau macam nak pergi dine-in, bolehlah pergi dine-in. Tapi jangan pula lepas dine-in tu nak lepak-lepak sampai 30-40 minit. Tak payahlah. Lepas makan boleh balik. Kita kurangkan orang kata risiko untuk berada di luar. Lebih selamat untuk berada dekat rumah. Betul. Dan anda semua jangan lupa, kita kepada mereka yang berada di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, di Putrajaya, di Selangor, kita masih belum boleh rentas negeri. Belum lagi. Tapi kita boleh rentas daerah. Dan kapasiti penuh di dalam kereta kepada mereka yang telah mengambil 2 dos vaksin. Baik, macam mana nak tahu Zack? Saya dah ambil vaksin apa semua. Zack kebetulan Zack pergi satu buah pusat membeli belahan ni lah. Akad dekat depan ni tak dapat masuk. Sebab apa? Dia kata, saya dah vaksin. Rupa-rupanya di dalam aplikasi MySejahtera beliau tidak tertulis full vaccinated. Selagi walaupun anda telah ambil 2 dos vaksin, tapi selagi di aplikasi MySejahtera anda tidak tulis fully vaccinated, anda masih belum tergolong dalam mereka yang telah mendapat 2 dos. Kena ingat. Baiklah, macam di awal tadi kita ada bagi tahu, hari ini juga kita akan bersama dengan seorang kita punya atlet Paralimpik yang telah pun menyumbangkan pingat emas untuk Paralimpik Tokyo 2020. Yes, ada dengan kita tak? Ada. Alright, bersama dengan kita ini Buniau ni memang siapa yang tak kenal memang tipu lah. Dari tadi Zack buat ni, Zack tengok video-videonya kat YouTube terkejut.
So jom kita bersama dengan Boni. Ada ke Boni? Hello. Hello. Boni. Hello, Boni. Boni, apa khabar? Sihat ke? Baik. Saya sihat. Saya pun terkejut lah. Ini pemenang untuk mangga berat tu tau. Pingat emas tau. Pingat emas pertama untuk Paralimpik Tapi Tokyo wajahnya 2020. begitu comel, Zeti. Dan dia sebenarnya sangat muda lagi. Boni Ya. baru 22 tahun 22. Apa pun tahniah daripada kami Timur Kopitiam kerana telah menghadiahkan pingat emas kepada kita. Pingat emas yang pertama untuk Malaysia, Boni. Luar biasa, Boni. Bukan satu perkara yang mudah. Banyak pengorbanan yang anda telah lakukan kepada kita. Terima kasih banyak. Dan ini merupakan satu memori yang sangat-sangat bermakna, Boni. Baik. Apakah kita nak tanyalah? Saya rasa banyak dah orang bertanyakan soalan ini kepada Boni, tapi kami nak tahu sebab kita tak pernah borak dengan Boni. Betul. Boni, apakah perasaan you? Apa yang you rasa apabila dapat menjadi hero kepada Malaysia, pulang ke tanah air dengan membawa pingat emas itu? Apa yang Boni boleh kongsikan kepada kami? Okey. Perasaan saya memang pertama saya memang tak percaya saya boleh menang. Sebab ini adalah first Paralimpik saya. Tapi syukur semua berjalan dengan lancar dan boleh bawa balik pingat emas yang pertama dalam sukan para powerlifting. Betul. Kita satu bangga nampak senyumannya. Tapi saya masih lah. Senyum dia comel. Okey. Kekuatan dalam jiwa dia luar biasa. Betul. Pakej penuh. Zeti. Betul. Boni nak tanya jugalah sebab tadi Boni kata tak jangka bawakan pingat emas balik ke Malaysia. Sebenarnya masa mula-mula bertanding tu apa you punya jangkaan ataupun expectation? Sebelum masuk tanding tu dekat dalam 3-4 hari macam tu banyak merasa kemurungan lah. Murung? Sebab banyak fikir sebab saya memang takut akan membuat kesilapan. Tapi ternyatalah sebenarnya sangkaan-sangkaan itu tidak benar. Tidak benar sama sekali. Baik, Yoni. Saya ada tengok sebuah rancangan ini. Bila ditanyakan berkenaan dengan inspirasi Boni, Boni mengatakan ayah Boni merupakan inspirasi Boni lah. Dan mungkin kita boleh tanyakan dengan lebih mendalam. Mungkin ada cerita yang kita tak tahu. Kenapa kenapa ayah menjadi inspirasi kepada Boni? Okey. Sebenarnya saya masuk ni pun melalui ayah saya. Dia pun atlet juga, atlet angkat berat. Jadi saya pun macam mula berminat dalam sukan ni. Jadi saya pun ikut training. Tu pergi ke game kebangsaan yang contohlah macam Parak Sukma. Saya mula berminat lah dari sana. Boni, apa kenangan yang paling Boni tak dapat dilupakan bersama dengan ayah sewaktu dalam latihan? Yang menyedihkan ke, yang paling menyeronokkan ke, mungkin Boni boleh kongsikan bersama dengan kami? Yang paling menyeronokkan lah di Sukma Sarawak. Sebab satu family bergambar dalam satu pentas. Kalau kita tengok sekarang ni dekat televisyen, anda semua dapat lihat Boni yang paling kecil. Kan? Tapi semangatnya besar kat situ. Betul. Sebab tu orang kata jangan kita nilai daripada luaran. Yang dalaman tu yang penting. Boni, kalau kita tengok sekarang ni, Boni juga difahamkan lokasi ini berada di Kuala Lumpur, sedang menjalani kuarantin. Betul. Nanti dah habis kuarantin, perkara pertama yang Boni nak buat apa dia? Habis kuarantin, saya ingat nak balik jumpa family kejap. Sebab lepas ni mungkin banyak lagi tournament yang saya pergi, jadi mungkin jarang kot balik kampung. Boni, okey, macam ni lah. Saya pun teringat satu benda. Bila Zeti tanya, Boni nak buat apa selepas habis kuarantin kan? Kalau saya lah, jawapan paling klise saya boleh bagi lah. Saya tak sabar nak makan nasi lemak. Saya tak sabar nak makan yang taufu. Tak sabar nak makan roti canai kan? Macam Boni, kita nak tahulah, Boni seorang atlet. Jadi bila atlet ni kita tahulah segala latihan dan sebagainya tu, pemakanan kena jaga. Minuman ni tak boleh manis-manis sangat. Tak tahu itu Zack rasa lah. Tapi kalau macam Boni kan, kalau diberi peluang lah kan, habis kuarantin ni, lepas tu coach kata, okey, minggu ni boleh spoil Boni. Apa yang paling Boni nak makan? Makanan kita, makanan Malaysia, kebanggaan kita. Okey, makanan kebanggaan lah. Alright. First, saya memang nak makan memang buatan orang Sarawak punya memang sedap. Apa? Apa? Sarawak. Apa dia, Boni?
Laksa Sarawak. Laksa Sarawak. Oi. Laksa Sarawak dia yang macam ada mihun-mihun tu kan? Laksa Sarawak ni sedap. Laksa Sarawak ni memang Zack pernah makan. Jadi selalu tahu makan je. Makanan tu apa nama, saya lepas tu baru tanya. Tapi laksa Sarawak ni Boni, laksa Sarawak ni memang dia ada satu jenis ke ataupun dia ada pelbagai-pelbagai? Mungkin ada yang sejenis ni letak serta daging ke serta sayuran yang Laksa Sarawak rasanya letak udang. Okey. Tapi Boni, ni alang-alang kita borak kan tadi. Siti lah tadi apa yang you nak minta. Alah, tak apa ke tanya ni? Tak apa, tanya. Boni, I nak minta something. Nak tengoklah pinggan emas tu. Boleh tak? Boleh tak, Boni? Boleh tak? Dia tu tadi lagi. Dia malu-malu nak tanya. Mana nak tengok? Jeng. Itu dia. Waduh. Boni berat tak? Mesti berat kan? Berat tak tu? Berat. Boni, bila Boni letak dekat you know, dekat you punya leher kan, apa you rasa Boni bangga ni macam mana? Pakai Boni, pakai Okey. Mula-mula saya ambil dekat dalam yang diorang bagi tu. Rasa berat sangat ni. Boni cuba pakai. Nak tengok? Cuba pakai. Sarungkan. Dia tengok dekat TV je kau. Dia pun tengok kat TV lah. Walau hero kita. Dia. Boni, sekali lagi Boni, kami benar-benar bangga. Kami di Timur Kopitiam sangat-sangat berbesar hati bila Boni sama-sama dapat luangkan masa dengan kita. Boni, mungkin Boni boleh kongsikan kepada penonton-penonton kita, kepada kami, Boni punya media sosial kita follow. Instagram. Zeti tahu sebab sebelum ni kan Boni kan dia jarang upload. Sekarang gambar di Instagram tu. Okey, share kat kita. Boleh kongsikan Boni Instagram. Instagram. Okey. Nak cakap macam mana Instagram tu? Ini dia. Instagram. Boni_BB9. Terima kasih Boni. Zeti macam malu-malu. Ada apa-apa Zeti nak sampaikan kepada Boni ke? Tak ada. Zeti cuma orang kata banggalah sebagai rakyat Malaysia. Kita dapat bercakap dengan hero kita yang sumbangan pinggan emas kot. Boni, saya Zack American tau. Ni Zeti Nabila. Ingat tau. Hero Malaysia ni. Okey Boni, terima kasih sekali lagi. Boni. Tahniah. Terima kasih banyak-banyak kerana membuatkan seluruh warga negara Malaysia bangga dengan anda. Kami menghargai pengorbanan anda. Terima kasih Boni. Bye-bye. Bye. Wah, tadi sebenarnya Boni bila bercakap pasal laksa Sarawak, Zeti dah terbayangkan banyak macam-macam sebenarnya jenis laksa yang ada dekat negara kita ni. Betul. Macam tadi, kalau Zeti ingat pada permulaan tadi, Zeti tanya kenapa Zack tengok apa benda. Nasi kerabu dia. Nasi hujang panas. Hujang panas. Lepas tu bila tanya Boni dia suka makan apa? Dia sebut laksa Sarawak. Lepas tu terus Zack terasakan macam, ya Allah, negara kita ni terlalu banyak sangat makanan. Betul. Yang kadang-kadang kita tak tahu nak pilih macam mana dah. Nasi lemak ada banyak jenis nasi lemak. Dan kita sebenarnya sangat beruntung. Macam Zeti sendiri memang seorang yang suka makan, tak kisah pun jenis orang kata tolak batu dengan kayu je. Jadi memang beruntunglah ada di Malaysia ni macam-macam jenis makanan yang boleh kita cuba. Dan di sini pun hari ini kita akan tunjukkan pelbagai ataupun warna-warni masakan yang ada dekat negara kita ni. Betul. Cakap pasal pelbagai, ada satu benda yang menarik tentang makanan kita ni. Apa benda? Kalau macam makanan nasi apa-apa, kalau ada tambahan satu ni, memang kick, memang Zeti nampak je macam ni kan? Apa dia? Sama belacan. Yes, belacan itu guys. Belacan. Tetapi kita nak tanya penonton-penonton dekat rumah. Anda tahu tak belacan ni pun ada cerita dia tau? Nak tahu tak? Nak tahu tak? Jom kita saksikan. Belacan yang... Belacan merupakan sejenis bahan masakan diperbuat daripada udang yang dimampankan dan tahan lama. Ia diproses daripada udang geragau atau isi udang yang bersaiz kecil. Ia boleh disimpan lama untuk kegunaan masakan. Sama ada secara kecil-kecilan maupun besar-besaran, hampir kebanyakan negeri di Malaysia, terutama kawasan yang berhampiran dengan laut, mempunyai kelompok penduduk yang menghasilkan belacan. Belacan Melaka amat terkenal dengan aroma serta keunikan rasa yang perlu dirasai oleh setiap lapisan masyarakat Malaysia. Tiada bahan pengawet atau tiruan, kualiti belacan Melaka tiada tolok bandingnya. Ia merupakan negeri yang terkenal di seluruh negara menghasilkan belacan dengan menggunakan kaedah tradisional. Belacan buatan tangan lebih terasa udangnya, sementara yang dibuat secara komersial pula ada yang dicampur dengan tepung.
Belacan miri merupakan antara produk tempatan yang begitu terkenal sehingga ia menjadi buah tangan wajib untuk dibawa pulang oleh pelancong. Keistimewaan belacan miri terletak pada rasanya yang lebih enak selain mempunyai aroma tersendiri sebagaimana belacan bintulu yang juga terkenal dalam kalangan pelancong. Keunikan ini ditambah pula dengan proses pembuatannya secara tradisional menggunakan alu dan lesung. Kaedah itu dikatakan mampu menghasilkan belacan yang lebih enak. Di Sabah, nama belacan bin suluk tidak asing lagi dalam kalangan penduduk tempatan apabila mempunyai penggemarnya tersendiri. Teknik penghasilan yang digunakan adalah resepi turun-temurun. Ia dihasilkan daripada udang geragau atau lebih dikenali sebagai bubuk dalam kalangan penduduk tempatan. Belacan bin suluk terkenal disebabkan hampir kesemua pengusaha belacan di kampung terbabit menggunakan bubuk segar berbanding sesetengah tempat yang menggunakan ikan masin sebagai bahan utama. Sebenarnya banyak lagi daerah dan negeri yang menghasilkan belacan di negara kita. Almalumlah penyedap makanan yang wajib dalam masakan. Tapi bagi penonton, belacan mana menjadi pilihan anda? Atau ada yang tak suka belacan? Wah, soalan yang terakhir tu. Adakah anda tergolong orang yang tak suka belacan ke suka belacan? Oi, Zeti favorite belacan. Kena ada belacan. Cica dengan timun ke, dengan bendi ke. Betul. Ada satu tips yang Z baca, yang Z baca lah kan. Belacan ni, kalau kita nak buat sambal belacan ke apa, belacan tu kalau kita kena bakar dulu sikit, baru dia punya aroma tu lagi keluar tau. Yes, tapi bila bercakap pasal bakar belacan, dia akan keluarkan bau yang orang kata sangat kuat. So, some people ataupun sesetengah orang dia tak suka bau tu tapi dia makan. Betul. Ia bergantung kepada anda, ikut cara anda nak makan dia macam mana. Baik, jadi macam-macam yang kita akan kongsikan. Terus beritahu kepada kawan-kawan. Tengok Borak Kopitiam TV3. Z mereka dengan Zeti ada pagi ini. Tapi kita rehat dululah. Macam-macam kita nak kongsikan. Nak pergi ambil belacan. Betul. Kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Belacan Melaka. Sedap tadi. Aku bertahan sepenuh jiwa dan raga, oh tanah airku. Aku berikan semua dan sesungguhnya, oh tanah airku. Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia. Sepenuhnya Malaysia. Aduh, Zat lagi ni pasal cerita pasal makanan awal-awal tadi. Daripada tadi duk fikir pasal makanan. Selamat datang ke kehidupan saya. Baru awak tahu kenapa sebulan saya ke gym. Bulan kedua saya dah merembat nasi lemak 2 minggu. Tak lama Zati buat Borak Kopitiam ni. Mungkin Zati akan bertambah berat lah. Berkawan dengan Zat kan? Baik, tapi tadi kami membaca anda punya komen dekat apa tu Facebook Borak Kopitiam. Terus berikan, bagi tahu kepada kami apakah makanan tradisi kegemaran anda. Mungkin ada menu yang tantah kita tak pernah perasan, ada kita tak pernah tahu. Anda sila kongsikan. Baik, jadi sekarang ni kalau nak cakap, kalau Zack dengan Zeti nak bercakap pasal makanan tradisi ni Zeti. Tak habis Zeti Betul, Zeti memang jenis yang sauk je makanan. Tadi masa cakap pasal makanan, bayangkan nasi panas, ikan kembung goreng dengan tempoyak. Sedapnya. Okeylah. Tengok berkecak ya elok. Okey, so sekarang ni jom kita bersama dengan tetamu kita, tetamu istimewa kita yang dia lebih pakar dah, dia lebih tahu lah berkenaan makanan tradisi ni. Bersama dengan kita Haslinda Rahman di talian. Hello, Assalamualaikum. Hai, hello. Waalaikumsalam Zeti. Hai Zack. Hello. Linda, kita diberitahu yang Linda ni memang boleh ulas lah kalau kita tanya pasal makanan tradisi. So kita nak tahu. Kita nak tahulah. Kita nak tahu Linda, sebab kita tahu Malaysia ni kaya dengan pelbagai jenis makanan, adat, budaya dan sebagainya. Terutama sekali makanan. Banyak sangat makanan ni kan. So dalam masyarakat Melayu sendiri sajalah, kita nak tahu apa yang membuatkan masakan Melayu ni menarik minat bukan saja dalam kalangan Melayu tapi juga bangsa dan juga kaum yang lain. Apa keistimewaannya, Linda? Okey, mula-mula kita kena tahu makanan Melayu ni sebenarnya dah lama diiktiraf tahu, dah lama dinobatkan antara makanan yang terbaik lah di dunia. Kita kalau buat carian di Google, kita boleh tahu top 5 makanan tersedap adalah rendang dan laksa. So bila kita dah tahu
bila kita bagi exposure ni, orang tahu keistimewaan tu pada masakan Melayu, orang mesti try. Betul ke ni tak sedap kan? So kalau bukan bangsa kita yang nak perkenalkan dan bangga dengan pengiktirafan ni, siapa lagi? Betul tak? Kita kena bawa dan ketengahkan lah. Dan kenalkan kepada mereka macam mana rendang, macam mana raksa. Sebab kita dah diiktiraf. So kita kena bangga kat situ. Macam Linda sendiri merupakan pemilik Ceritera Cafe dan difahamkan dekat restoran Linda tu sendiri banyak makanan-makanan tradisi yang ada kan. Jadi mungkin boleh kongsi dengan Zati, dengan Zack dan juga kawan-kawan kita yang sedang menonton Borak Kopitiam ni, apa makanan tradisi yang ada dekat Ceritera Cafe yang boleh Linda highlightkan? Okey, apa yang kita buat, tema Ceritera ni kita berubah setiap season. Maksudnya makanan kita tak ada fixed menu. Apa yang kita, macam tu hari musim durian, kita sibuk dengan kita punya pulut dan Sarawak durian. Lepas tu kita punya tempoyak, kita punya tempoyak daun kayu. Sekarang ni saya banyak naikkan menu kulit rambai. Masakan yang orang lama-lama. Ini sebenarnya makanan daripada orang Pantai Timur sebenarnya. Dia orang banyak gunakan banyak dekat sana kan. Ni buah ni apa ni yang kita saksikan di Linda? Ini adalah kulit rambai yang kita dah kupaskan buah dia, kita dah asingkan. Buah rambai ni sedap. Siti, kalau Zina nak tahu, buah rambai ni isi dia lembut tau. Oh ya ke? Memang isi dia lembut. So Dalam mulut. dia buang kulit, kita masak kulit dia, tak silap Zack. Dia punya isi dalam tu boleh buat jadi gravy, boleh buat dia punya kuah sos dia. Betul, kita nak buat sos. Sos ataupun dengan buah rambai tu nanti. So kulit dia buat untuk masak lemak. Tu pasal kita rebuskan dulu supaya hilang kelat-kelat dia tu kan. Inilah proses yang kita buat. Okey. Linda nak tanyalah macam mana makanan kita ni, kalau Linda tengoklah kan, okey ni memanglah kita tengok pelbagai dan contoh yang dapat kita lihat sekarang ini buah rambai. Apa yang dia boleh gunakan? Kalau kita ingat ke buah rambai ni boleh makan begitu je. Tak tahu pula rupanya kulit ni Boleh masak boleh masak masak kulit dengan ni ikan kan. So Linda tahu tak? Buat masak lemak. Ni masak lemak. Okey. Linda, pada pendapat Linda kan, macam mana masakan kita boleh menyatu padukan orang? Okey, macam kita ada durian. Kan durian menyatu padukan kita semua, makanan buah-buah tropical semua tu. So makanan pun sama. Makanan daripada tanah dan air kita ni di Malaysia ni semuanya yang terbaik sebenarnya. Sebab itu pasal macam setahun tu ada 2 season kan. Si durian, ada buah-buah ni kan. Setahun 2 kali. So sebenarnya benda buah-buah yang segar yang memang daripada tanah kita ni tak ada modifikasi, tak perlu kimia untuk kekalkan dia elok kan. Wah, sedap. Kalau kita sedap. tengok yang masak ni nampak macam mudah je kan. Linda? Simple, memang simple sangat. Tapi buah rambai tu susah nak dapat. Yang ni mana Linda dapatkan ni? Beli kat Saya ni? baik dengan orang kampung. Saya pandai dia. Buat kontak orang dalam ni. Okey, Linda nak tanyalah, Linda tahu tak apa khasiat bila makan buah rambai ni? Itulah saya tak sempat nak cari lagi, tapi saya tahu dia memang banyak khasiat dari segi boleh mengekalkan kita punya awet muda lah kiranya. Macam tu. Banyak khasiat lagi boleh buat carian lah. Linda, selain daripada buah rambai ni, apakah makanan tradisi kegemaran Linda? Saya suka rendang maman. Saya bukan orang Negeri Sembilan, tapi rendang maman ni, ya Allah, dia punya sedap dia. Daun maman tu ada di Gemencih kan. Apa beza? Apa yang membezakan rendang biasa dan juga rendang maman daripada segi kerisik ke? Tak ada. Dia punya daun tu sendiri, daun maman tu. Daun maman tu ditanam hanya banyak di Gemencih lah kiranya. Tapi demand tu satu Malaysia. So bayangkan orang Gemencih je yang nak menanam daun maman ni. Tapi dia buat rendang masa time raya memang sedap lah. Dia punya rasa pahit kelat dan sedap tu. Bila kita goreng lama, kita masak lama dengan rendang, dia akan jadi macam garing tau, daun tu. Macam crispy. Dia crispy lah. Nasi. Sedap. Sangat-sangat. Kalau macam Zack Zack cakap kat Zeti kat tadi, Zack punya kegemaran nasi kerabu. Linda suka nasi kerabu tak? Kita buat nasi kerabu hari ni daripada minggu lepas lah. Kita buat nasi kerabu. Linda. Okey. Alamat rumah Zack adalah nak jadi Tony Stark kan. Betul alamat rumah kan kat live TV. Linda, pada pendapat Linda, apakah
yang menjadikan nasi kerabu tu special? Okay, sambal dia banyak ingredient. Memang nasi kerabu ni sebenarnya simple je. Nampak pun macam tak ada apa-apa sangat kan. Cuma dia banyak dia ada budu dia ada sambal tumis ikan dia ada ikan goreng, dia ada daging bakar, ada ayam persik, ada ulam-ulaman bila kita gaul semua sekali tu. Oi, dia punya sedap lah. Okey, bila bercakap pasal nasi kerabu kan, selalunya kalau orang-orang muda yang mungkin macam anak-anak buah Zeti yang baru belasan tahun, mereka ni tak pandai nak makan makanan macam tu. Macam mana Linda rasa nak tarik perhatian golongan-golongan muda ni untuk terus makan makanan tradisi kita? Pergi lah. Okay, macam kita cerita buat, kita tahu makanan yang lama-lama ni susah nak attract orang muda kan. Orang suka lagi daging yang donggi bakul. Kan. Korean tu kan. Okay, kita buatkan makanan tu fancy lah, menarik. Maksudnya ada sayur dia, ada colour, lots of colours. Lepas tu cara kita bungkuskan pun kita gunakan macam kain-kain ni daun hutan. Kita balut nasi lemak dengan daun hutan. Daun ni lah kena masuk hutan, kena ambil lah daun lerik nama dia. Daun lerik. Aduh, teringat lah lemak lerik. Dia bakarkan atas api tu. Bila kita nak makan, kita panaskan dulu atas api. Ya Allah, dia punya bau je dah tahu sedap. Dia punya pergi berapa? Okey, daripada 5 sur, berapa sur Linda boleh bagi? Memang sedap. Memang sedap full mark lah. Linda, sebenarnya dengan adanya makanan-makanan tradisi kat Malaysia ni, sebenarnya macam mana dia dapat menyatu padukan antara kaum dan juga bangsa kan? Yelah, sebab kita pun nak menyambut di Malaysia kan, pada September nanti. Dan makanan kita ni macam mana boleh menyatu padukan berbilang kaum Linda rasa? Rasanya kita buat kempen yang berterusan, kita panggil, kita ketengahkan lagi macam inisiatif, macam kita sebagai caterer, kita inisiatif kita tengok follower kita kenalkanlah macam tu inisiatif daripada kita punya community sendirilah. Dan after that, lepas tu akan dibesar-besarkan lagi. Macam itulah saya rasa untuk tarik minat. Sama macam durian pun sama, dulu orang pun tak nak makan durian sangat kan. Bila dah tahu durian banyak sharing, banyak bagus dia, susahnya nak dapat, orang akan appreciate lah benda-benda macam tu. Sama juga makanan Melayu kita. Yang bagusnya sebab tanah kita ni, hutan kita ni penuh dengan pokok-pokok, buah-buah yang sangat-sangat best. Ya, kalau kita bersembang pasal makanan ni memang sampai esok Zeti rasa tak habis. So kita nak tanya Linda punya Instagram supaya lepas ni kita dapat sambung sembang lagi pasal makanan. Ya. Okay. Instagram kita adalah Ceritera Cafe. Ceritera Cafe. Cerita. Bukan. Itu lagu. Itu lagu. Oh, itu lagu. So ni dia, Ceritera Cafe. Baik. Wah, nampak dah nasi biru. Kerabu tu. Yes. Paling latest dia update nasi kerabu. Okey. So alamat semua dekat situ. Jadi kalau anda penonton-penonton teringin nak cerdah yang dah cukup 2 dos tu, dah fully vaccinated, boleh pergi terjah lah. Okey, Linda, terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih banyak. Thank you guys. Terima kasih. Assalamualaikum. Aduh, Zeti. Zet nak gosok perut. Depan TV mana boleh gosok lah bantal. Itulah, cakap lagi pasal makanan. Tapi betul lah Zeti, bila kita pun memikirkan balik betapa beruntungnya, sepatutnya bersyukurnya kita dilahirkan di bumi Malaysia. Dengan pelbagai kaumnya, tradisinya, pelbagai orang panggil, pelbagai warna, warna-warni, bukan sahaja makanan tetapi culture. Alright. Jadi kita ada apa lagi hari ni Zeti? Kita juga sekejap lagi akan bersama dengan, kita nak tengoklah ada satu adik ni. Tapi yang tu kejap lagi lah sebab ini kita nak tengok dulu jalur gemilang yang dibentangkan merentasi Sungai Perak. Jom. Saksikan. Sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia pada tahun ini, kita dapat lihat pelbagai gaya, pelbagai cara rakyat Malaysia menunjukkan kasih sayang dan juga cinta kepada negara. Ada yang memasang bendera di kediaman, ada yang memasang bendera di kenderaan masing-masing dan sebagainya. Jadi pada pagi ini saya ingin berkongsi kepada anda semua, terdapat satu komuniti di negeri Perak di mana mereka menyambut Hari Malaysia dengan gaya yang tersendiri. Baik, boleh Encik Zainuddin kongsikan bagaimana pada mulanya mendapat idea untuk nak memasang jalur gemilang merentasi Sungai Perak? Okey, sebenarnya pertama kali kita melakukan program seperti ini, kami diberi tugas oleh pemimpin tempatan lah untuk menggantung bendera di
sepanjang jalan di Kampung Teluk Payang ni. Pada mulanya tu, masa kita masang bendera di tepi jalan, kita ada buat merentas jalan. So daripada situ terciptanya ilham untuk kita buat merentas sungai. Sebabnya kita tanya dekat semua ahli, dekat apa kata kita merentas sungai untuk nampak lagi mencabarlah benda tu. Dan lagi semangat kita lagi tinggi lah. Alhamdulillah kita dapat supporter daripada seluruh komuniti Kampung Teluk Payang ni. Di samping ahli-ahli legasi, dia melibatkan seramai lebih kurang dalam 40 orang lah lebih kurang. Penduduk kampung juga sama-sama untuk menjayakan program ni lah. Kalau kita lihat nak memasang bendera merentasi sungai ni mesti susah. Jadi boleh Encik Zainuddin kongsikan apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh Encik Zainuddin dan juga pasukan untuk memastikan aktiviti ini berjalan dengan lancar? Okey, pertama sekali kita gabungkan bendera-bendera tu semua, kita jayakan dan kita letak satu banner lah untuk sebagai simbolik untuk Kampung Teluk Payang ni. Lepas tu kita merentang tali daripada pokok seberang sungai sana ke pokok seberang sungai sini. Untuk menarikkan bendera tu ke tengah, kita perlukan bot lah. 2 biji bot untuk tarik. Kita akan gunakan roda dan kita tarik sampai ke hujung sana lah. Berapa bendera yang Encik Zainuddin gunakan untuk nak pastikan cukup daripada hujung sini ke hujung sana? Kita menggunakan lebih kurang dalam 60 helai bendera yang digabungkan bersama dengan banner kita dan dua bendera perak. Yang 60 tu bendera Malaysia. Baik, boleh Encik Zainuddin kongsikan apakah harapan dan juga perancangan di masa yang akan datang terhadap program Semarak Kemerdekaan dan juga Hari Malaysia ni? Kita memang ada plan untuk menukar segala bendera tersebut dengan setiap perayaan. Kami punya plan setiap perayaan kita akan menggantung sama ada banner untuk perayaan Hari Raya atau yang lain-lain lah. Kita mengharapkan program Hari Malaysia ini dapat dilakukan di tahun-tahun akan datang untuk menyuntik semangat pada generasi muda supaya bersemangat untuk menyambut Hari Malaysia. Kami dari Legasi Anak Kampung Teluk Payang mengucapkan Selamat Hari Malaysia. Legasi Lain Jaya. Ya, itu semangat yang kita mahukan. Bila kita lihat orang-orang seperti ini kan, dengan jiwa yang positifnya, dengan mereka dalam kelompok yang sentiasa memberikan aura-aura yang positif, kita rasa seronok. Lagi satu ni nak bercerita tentang ada gadis yang viral baru-baru ini. Gadis viral? Saya buat gadis viral berdebar. Tak, ni kan bila bercakap pasal dalam dunia ni ada pelanduk 7 serupa kan. Ni muka dia macam Sari Yanti. Apa cerita? Dia juga merupakan sebenarnya Ratu Lepa 2019. Tahu tak Lepa tu apa? Apa dia? Leha tu dia kan kau ni. Lepa tu dalam bahasa Bajang maksudnya perahu. Cantik betul dia ni tak. Betul lah muka macam Sari Yanti kan kalau tengok sekilas pandang. Okey. Dia namanya adalah Emira Zwa Emeraldi. Dan baju yang dia pakai ni merupakan busana tradisional Bajau di Semporna yang kalau kita tengok betul-betul ada sentuhan moden dan juga perincian manik. Cantik tu nampak? Tapi cantik lah teringin nak pakai baju macam ni. Jarang kan kalau budak-budak muda sekarang nak pakai baju-baju tradisional tapi dia nampak. Buat video. Kita sukalah tengok ni, nampak betul dia bangga dengan pakaian tradisinya. Lawa pun lawa. Yelah, cantik betul lah dengan manik-manik tu. Gitu. Punyalah power ni sampai Z dengar. Dia punyalah power. Itu buih Kak Zeti. Ya, buih Kak Zeti ya. Kan? Z sedar. Z boleh sebut nama dia tapi Z tak nak sebut lah. Tapi kan Z cakap-cakap wow ni tak apa ke? Orang rumah tengok. Isteri Z jenis terbuka. Ya ke dia masih lagi tidur dia tak nampak? Dia tengok. Dia buat tidur dia tengok. Baik. Tapi betul lah Zeti. Tentang pelanduk 7 serupa tu. Z pun setuju. Pernah ada waktu sebelum Covid dulu lah. Ada orang tegur Z kat luar, "Cuba mama ambil gambar boleh tak?" Saya cakap, orang kenal aku Z. Kena kan. Lepas tu dia baru punya, saya nak bagi tahu saya punya ni, saya jumpa beli coki. Saya macam, aku tak beli coki. Z, tapi tak apalah.
Itulah dia. Baik. Sekarang ni, Okey. sekarang ni kita masih lagi berada dalam mood betul makanan tradisi Ya, kita dan sebagainya. betul. Kita menanti-nantikan apa sahaja menu yang nak beritahu kepada kami. Baik, ah. dan ini kita bawa orang, kita terbang daripada jauh. Wow. Terbang tapi tak ada kat studio lah. Dia ada kat masih sana lah. virtual lah. Bersama dengan kita ada Laura Wilfred Jismin. Daripada Kota Belud, Sabah. Hello, good morning, Hello. selamat pagi. Alamak, mute ke? Allah, tak dengar suaranya. Alamak, cuba unmute. Laura. Apa khabar, Laura? Laura, cuba unmute. I takut you termute je ni. Tak dengar suara you. Okey, luar biasa. Baik, okey, kita tahu dari negeri Bawah Bayu. Macam Bawah Fitri Raya. Tak. Okey. Dari Sabah kan, kita nak tahulah. Pelbagai makanan etnik Sabah yang enak sebagai juadah. Boleh tak Laura kongsikan dengan kami menu masakan dari kaum Kadazan? Menu tradisi yang popular. Okey, baik. Di Sabah kenal dengan menu boso. Boso ikan sama seperti pekasam di Semenanjung. Boso ini di Sabah kami tidak menggunakan beras yang disemai, tapi kami menggunakan nasi yang ditanak yang sudah sejuk. Okey, nasi anda masak. Lepas tu kita campur dengan apa tu, Laura? Daun bawang putih. Istimewaan boso ni kami menggunakan buah keluak ataupun di Sabah dipanggil sebagai buah pangi. Serbuk ini dimasukkan ke dalam boso tadi untuk mengawet ikan dan boso sendirilah supaya dia tidak cepat rosak atau Jadi ikan tu memang mentah-mentah dicampurkan begitu? Ya, betul. Dia ikan mentah, boleh guna ikan sungai atau ikan laut yang mentah, dibersihkan kemudian ditos sehingga kering, barulah kita masukkan ke dalam besen macam. Selalunya ikan apa yang sedap kita nak buat bosau ni? Okey, di Sabah kebanyakan orang lebih suka kepada ikan sungai sebab ikan sungai ni tekstur dia lembut. Setelah beberapa lama diperam, dia boleh makan hingga ke tulang. Berbanding dengan ikan laut ni, tulang dia agak keras sikit lah biarpun sudah. Laura, yang warna hitam ni apa Laura? Yang tengah dekat keluar kat TV ni? Ya. Inilah rahsia. Rahsia. Aduh, rahsia pula. Okey. Mula-mula tadi masukkan gula Gula ke garam Itulah. Kami menggunakan serbuk pangi ataupun di Semenanjung dia dipanggil sebagai buah keluak. Buah keluak. Oh, so campur-campur lah semua. Ini apa ni? Ini serai bukan. Betul. Serai. Oh, serai. So campur. Okey, gaul gitu. Okey, saya nak tengok macam mana kesudahan dia. Ni apa? Jap, warna biru. Hijau. Merah lah. Jangan biru sangat. Merah tu. Merah tu apa? Warna pink-pink ni apa? Bawang kot Bunga kantan. Bunga kantan. Bunga kantan. Astagfirullahaladzim. Lepas tu cili. Kenapa cili lain? Cili padi Ini cili padi. Oh. Nah, itu ada putih. Oh, bila dia macam kerabu dah kan, Zat kan? Cuma tu lah. Dia puas sebab dia... Kami panggil dulu. Okey, alright. Okey, ni nak tahulah apa tu Laura, apa keistimewaan makanan ni Apa istimewa dia? Mungkin ada sesuatu rahsia yang kami tak tahu yang membuatkan orang Sabah ni suka sangat makan boso ni. Ya, makan boso ni bikin ketagih sebab rasa dia asam, pedas, masin dan sangat selera, sedap dimakan dengan nasi. Boso ni boleh dinikmati begitu sahaja selepas diperam dalam 7 hingga 21 hari. Boleh dimakan dan keluarkan daripada botol dan makan begitu sahaja. Ataupun boleh ditumis dengan bawang dan lada, lagi sedap. Tapi bila sebut tentang makanan tradisi kan, bila Laura kata bikin ketagih, adakah itu cita rasa Sabah? Sebab bila Z ke Kelantan, Z pernah makan roti canai dekat Kelantan tau. Lepas tu kuah dal dia tu, orang Kelantan dia letak sekali gula. So orang Kelantan ni memang tidak asing lagi dengan makanan-makanan manis lah. Kalau macam Sabah, kalau Z perasan, kalau macam itulah rasa boso ni, sebab waktu Z pergi Sabah dulu. Okey, mungkin apa yang Z cuba cakapkan maksudnya bila orang yang berada di Sabah buat masakan, dia ada lebih kepada masakan-masakan macam ni Masam-masam, pedas-pedas gitu. Z perasan juga suka letak makanan-makanan yang mentah ataupun raw kan? Betul tak? Betul.
menu yang lain dimakan mentah seperti hinaba, Aha. sama macam sushi, ikan yang Memang fresh lah. Ni contohnya ni Hinaba. Zack, Zeti memang suka tau makanan-makanan mentah macam ni. Sama, Zack pun. Zeti. Oh ya. Zack memang suka. Okey, Zack memang Jack. betul suka. Yang ni dia pakai daun-daun apa pun tak kisah ke apa? Yo. ini daun ketumbar lah, daun sup boleh. Ya juga di dalam kalau suka. Dan apa yang istimewa dengan hinaba ni sebenarnya dia ada satu lagi keunikan, yaitu kami gunakan biji bambangan yang diparut, yang dikering, letak di dalam hinaba untuk. Oh, biji bambangan. Kalau tuhau macam mana tuhau? Okey, tuhau pula dia kami gunakan umbut dia saja. Ini adalah tuhau. Pokok dia ni seakan-akan pokok lengkuas, tapi lengkuas kita guna umbut dia kan, isi dia. Tapi ini kita gunakan batang dia tu yang ada di dalam tu. Oh. Okey. Ini apa tu nak tanya Laura? Satu benda lagi yang macam Zack teringat dalam kepala Zack sekarang ni. Kalau Zack kata latok atau makanan tradisi, boleh kata tak? Ya betul. Tu pun macam masam-masam juga kan? Ya, masam-masam gitu kan. Latok macam latok tu kan. Macam Laura secara peribadi, Laura suka tak latok tu? Dan kalau Laura suka, kenapa sebenar-benarnya? Sebab Zack tengok, Zack makan hari tu pun kan. Kalau kena dengan nasi, Allah. Oh, Zeti suka makan macam tu je. Cicah dengan kuah dia masam-masam. Masam-masam pedas, sedap. Siapa yang minum tu? Latok tu bijak betul lah dia. Latok memang sedap dimakan dengan nasi, dengan ikan bakar, macam tu. Alright. Okey, Laura, macam mana hidangan istimewa setiap bangsa dan kaum ni dapat mengeratkan lagi hubungan sesama kita? Terutama sekali masyarakat Kadazan dan juga penduduk Sabah, Laura. Okey, bagaimanakah makanan tu boleh mengeratkan hubungan sesama etnik di Sabah? Ialah pada Saban tahun, setiap tahun Sabah akan mengadakan pesta menuai atau pesta keamatan. Di situ terdapat banyak makanan tradisional yang dibawakan khas daripada seluruh daerah Sabah, dan ramai yang berkunjung ke pesta keamatan itu sendiri boleh menikmati kepelbagaian dan keunikan masakan tradisional daripada kaum-kaum Sabah. Alright. Terima kasih Laura, terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami. Tapi sebelum itu, ingat orang yang kongsi makan dengan kita tidak akan terlepas begitu saja. Kita nak Laura kongsikan dengan kami, Laura punya Facebook ke Instagram ke, supaya kita boleh tengok, kita boleh stok, kita boleh order makanan. Mana dah tahu kan. Zeti akan jadi pertama kejap lagi. Silakan Laura. Betul. Okey, untuk mendapatkan updates jualan-jualan ataupun produk daripada saya, bolehlah berkunjung atau tengok di Laura's Kitchen, itu FB page saya, dan juga boleh menonton pelbagai jenis keunikan masakan tradisional Sabahan di channel YouTube saya, Kuron Kodori. Alright. Terima kasih Laura, terima kasih banyak. Thank you so makanan much. dekat depan tu kalau macam tak habis, hapus lah dekat Semenanjung. Kalau boleh post tu, post ya. Post ya Laura. Okay, bye Laura. Alright. Okay. Baiklah Zai, ini bersempena dengan Hari Malaysia. Jom kita sokong PKS tempatan melalui kempen #KitaMalaysia. Ini adalah usaha kolektif untuk bawa perbezaan sehingga mampu bagi kesan signifikan terhadap proses pemulihan kita. Jadi daftar masuk ke laman e-dagang Wow Shop untuk beli barangan di wowshop.com.my/KitaMalaysia. Selamat Hari Malaysia. Kita sokong, kita bantu, kita beli, kita pasti berjaya depani cabaran ini bersama-sama. Yes, itu dia. Again, www.wowshop.com/www.wowshop.com.my/KitaMalaysia. Baik, itu dia. Betul, macam-macam seperti semua anda dapat lihat, jangan lepaskan peluang apa-apa saja. Go for it, okey? Baik, jadi kita akan ke segmen JMTV kita bersama dengan Keropok Tok Ma. Let's go. Bau dari keropok. Hai,
Assalamualaikum. Saya Datuk J, pengasas kerupuk Wera Tok Mah hari ni. Mari ke TV3 nak royak ke adik kakak bahawasanya produk kita kerupuk Wera Tok Mah dah 3 tahun di pasaran dan kita punya beribu-ribu orang ejen di seluruh Malaysia. Jadi hari ni Kak J mari nak royak bahawasanya kerupuk kita ni berbeza dengan produk lain, yang mana kerupuk kita ni nipis rasa ikan asli dan diproses di kilang kita sendiri. Yang tak pernah cuba kerupuk Wera Tok Mah boleh cuba hari ini dengan harganya yang amat menarik, RM8 sahaja. You akan dapat 1 tong besar ni, tong 12 liter, RM8 sahaja. Jadi untuk awak cari pendapatan sampingan, boleh berniaga, boleh berbisnes dengan kami hanya serendah 100 lebih sahaja modal dia. Dan pulangan untung dia 2-3 kali ganda. Kalau you rajin, you boleh balik goreng, dapat 1 tong besar tu, pack balik dan jual dah dekat office ke dekat mana kan. Bersama kerupuk Wera Tok Mah, you all tak perlu risau tentang nak jual macam mana, nak pasarkan macam mana. Sebab bila join kerupuk Wera Tok Mah, kita adakan satu grup untuk coaching untuk ajar you macam mana nak jana income. Kepada sesiapa yang nak jana pendapatan bersama kerupuk Wera Tok Mah, boleh hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda ataupun layari Facebook kami HQ Kerupuk Wera Tok Mah untuk mendapatkan produk bersama ejen-ejen berhampiran anda. Jadi Kak J mengalu-alukan kedatangan anda semua untuk join keluarga besar kami di seluruh Malaysia. Dan jom sama-sama jana pendapatan di musim PKP ni. Kerupuk Wera Tok Mah, tok kata lidah, tok geli tekok. Alright, itu dia. Saya seronok betul lah tengok Zeti ni. Kenapa? Zeti ni, Zeti ada keistimewaan dia. Nanti kita kongsikan lah. Okey, sebab sekarang ni kita nak kongsikan kita punya guest ataupun tetamu yang seterusnya. Ada Jala. Hello Jala. Hello. Okey. Nampak? Kenal tak penonton-penonton kita? Tak? Kenal tak? Zack memang kenal betul dengan Jala ni. Ya. Zack salah seorang yang follow TikTok dia. Yes, Chef Jala. Chef Jala, betul. 大家好，我是 Zeti. Wah,我是Zack. Okey, kita dah tahulah kan sebab kita pun berada di topik yang melibatkan makanan apa semua. Kan kita nak tahu. Alang-alang kita berbual dengan Jala ni, seorang yang popular di media sosial dan kebanyakan follower datang daripada kalangan bangsa-bangsa lain juga, bukan sahaja bangsa Cina. Dan kenapa menggunakan konten tentang makanan untuk media sosial ni, Jala? Sebab saya dulu yang chef offline lah. Lepas tu saya jadi chef. Lepas tu PKP ini saya dah balik Johor. Tapi saya betul-betul suka yang masak-masak lah. So saya sharekan resipi. Lepas tu saya masakkan dinner untuk keluarga. Lepas tu saya share resipi ni lah. Pergi dekat TikTok mana-mana lah. Lepas tu dapat banyak orang support. Betul. Memang betul. Kalau pasal makanan, ramai orang yang support. Macam Zati sendiri pun suka makan macam cicong fan. Kan? Macam-macam nasi. Okey. Yang Zack kenal Jala. Inilah video dia. Nasi. Betul. Jala ni dia famous, orang suka dia sebab dia punya watak yang friendly tau. Betul. Dia dah bagi tahu siap-siap, dia kata I'm Chinese with broken Malay, tapi dia selamba. Tapi tak ada Jala, saya nak bagi tahu sama you daripada seorang yang selalu tonton you punya TikTok, you kena kekalkan macam tu sebab memang best Jala. Alright, Jala, ni kenapa you rasa kan macam Zack tengok video pertama yang Zack tengok Jala buat adalah yang nasi ayam tu. Macam ada nasi ayam yang Zack suka kadang-kadang masakan Chinese kan ada yang orang Islam tak boleh makan, yang bukan halal. Tapi Jala suka tunjukkan kita yang halal dan boleh makan. Itu Cina. Cara dia Itu kan. cara dia. Okey, dan kenapa you rasa masakan Cina ni digemari oleh masyarakat lain? Itu istimewa sebab Cina ini ada sikit cerita lah. Sebab saya dulu kerja chef lah. Lepas tu ada banyak kawan Melayu, dia akan tanya lah. Lepas tu minat lah cara masak-masak, resipi ini semua lah. So yang
yang kawan Melayu ini dia susah nak cari makanan Cina, dia akan dapat yang halal. Dekat KL mana-mana, mungkin KL ada sedikit lah, tapi Johor mungkin betul-betul kurang. So saya buat macam konten ini, lepas tu boleh buat yang dimelayukan atau dihalalkan, share dengan kawan-kawan lah. So you boleh cuba dekat rumah dengan cara senang je. Betul. Bila tengok video yang kita saksikan sekarang ni, memang boleh buat dekat rumah. Antara makanan tradisi orang Cina iaitu ayam sweet and sour. Zack dah tak boleh bercakap apa dah, nampak sedap lah tadi tu kan. Saya ada dua yang saya terkejut sekarang. Dapat berbual dengan Jala dan dapat tengok dia depan-depan ni. Saya kena low key, saya kena macam relax sikit, tak boleh jadi fanboy sangat. Okey. Buat sweet and sour ni Zack, rupanya memang kena masuk kat dalam tepung tu dulu. Lepas tu goreng gitu. Wah. Tapi kan, Jala, boleh tak saya cakap masakan apa tu kita panggil Chinese cuisine ni memang mudah ke nak masak ataupun dia leceh juga sebenarnya? Dia sepatutnya dia banyak mudah lah caranya, sebab yang ada kawan-kawan dia tak tahu teknik-teknik dia dekat mana. So saya akan share teknik-teknik. Kalau you faham teknik-teknik macam ini, you akan jadi lebih senang lah lepas tu masak ni Chinese cuisine dengan dia punya secret recipe macam sesame oil. Kalau kawan-kawan lah memang suka saya sebut lah sedikit MSG betul lah. Boleh, mungkin Jala juga boleh kongsikan cara masakan Cina dan cara mengolah atau istilah Melayukan masakan Cina ni. Apa benda tu sebenarnya? Apa yang dimaksudkan oleh itu, dan mungkin Jala boleh ceritakan sedikit idea tu. Untuk dia betul-betul dia nak cara masak dengan cara betul loh. Lepas tu kalau tumiskan barang dia, lepas tu dia nak cukup masak. Tumis dia cukup wangi, lagi masak dia. So you punya dish makanan akan jadi lebih menarik lah. Jala, macam apa ni, awak punya orang yang ikut awak di akaun social media tu kebanyakannya daripada bangsa-bangsa ataupun kaum yang lain. Macam mana boleh datang idea awak untuk orang kata okey, saya nak buat konten macam ni, saya akan gunakan perkataan-perkataan ini. You ada buat research tak sebelum tu ke you buat je macam tu? Sepatutnya saya buat yang first kali lah, video first kali. Saya tak ada buat research apalah, saya just post je, lepas tu dekat TikTok. Lepas tu dapat banyak sokongan berbagai kaum lah. Ada Melayu, ada India, lepas tu betul-betul lah, lepas tu ada Sabahan, Sarawak. So saya tak ada buat apa-apa lah, just lepas tu dia dapat faham, lepas tu resipi saya senang, janji dia betul-betul senang, lepas tu dia boleh ikut. Pentingnya itu resipi dia dapat boleh ikut lah, lepas tu dengan masa yang pendek dekat video ini. Ya, tengok yang Zeti suka setiap kali bila Jala buat konten ni kan, dia akan ajar juga bagi dalam perkataan bahasa Cina tukar kepada bahasa Melayu. So kita akan faham. Contohnya macam cantik-cantik aja macam tu. So secara tak langsung promote makanan Cina kepada kita. Betul. Lepas dia sekurang-kurang cuci 2 kali beras. Dia bagi tahu kan. Kadang-kadang ada orang yang beras pun tak cuci. So memang Jala ni memang tengok dia, dengan senyuman dia nampak. You smell very hyong Very hyong tu apa maksud dia? Sedap kan? Very hyong dia masuk lah. Rasa dia banyak wangi. Inilah video pertama saya tengok. Sudah dapat bau dia, lepas tu very wangi lah. So saya akan tukar, lepas tu share sikit perakaran sebab dia nampak akan lebih menarik lah. Lepas tu saya try lah guna lebih hyong. Tapi saya takut yang kawan lain dia tak faham lah. Tapi semua kawan dia memang faham yang ini lah. Tapi betul lah Jala, you tahu tak, Jala kalau Jala nak tahu, Zack nak kongsi juga dengan penonton dengan Zeti kan. Yang tadi kita ada tunjuk, boleh tak roll sekali lagi yang nasi ayam punya visual tadi? Zack sendiri dah cuba tau. Zack dah cuba resepi nasi ayam Jala ni, memang ini macam. Memang macam Jala yang masak. Zack pun jual juga nasi ayam kan. Tapi Zack try dia punya resepi. Memang padu. Maksudnya setiap resepi yang Jala kongsikan memang kita boleh buat dekat rumah. Betul lah ni. Boleh kita kongsikan ni. Nasi goreng pula, nasi ayam. Bukan yang tadi tu yang ada dalam rice cooker tu kan. Tak apa. Sementara kita tunggu tim kita cari kan, nak tunjuk kepada semua kan. Kita nak tanyalah kepada Jala kan. Siapa sebenarnya yang bagi you idea? Jala, buatlah konten ni. Bagi kan idea sebab ini
yang kawan Melayu lah. Sebab saya dulu ada buat yang version Chinese. Lepas tu ada satu kawan Melayu lah yang SMK. Sebab dulu saya sekolah SMK. Dia bagi cadangan lah macam ini. You try lah. Lepas tu banyak kawan-kawan Melayu dia nak cuba. Kawan lain dia nak cuba makanan Cina ini tapi susah nak cari. So saya try loh yang buat. Sebab saya pun broker dulu saya pun confused nak buat yang konten macam bahasa Melayu. So tapi saya try lah, buat lah. Lepas tu dapat sokongan macam kawan pelbagai kaum dia baik lah. Kalau saya salah cakap dia akan bagikan saya sebab next kali saya akan buat betul lah. Okay, untuk next video saya berharap saya sendiri boleh improve lah dekat ini bahasa Melayu, konten-konten. Ni lah dia videonya. Ya, sini video dia nampak. Dia letak halia tu semua. Chicken, ayam dia masak sekali kat situ tau. Letak daun pandan dia semua. Sekali dengan nasi ni semua. Betul tak? Cara ni lebih senang lah. Lepas tu you tak payah macam rebus atau apa-apa. Dia lebih ringkas lah. Dia macam direct tau. Semua sekali. Memang nasi tu, Zeti akan rasa macam saya makan nasi je makan ayam ni. Oh, so dah masak sekali kan? Aroma dia lemak, betul tak? Dia punya basah-basah gitu. Sedapnya. Okey, nanti Zeti cuba masakan-masakan lain yang ada. Tapi bila berbalik kepada apa yang Jala kata, kawan ajar apa ni semua, nampak kan makanan boleh menyatu padukan kita semua. Betul, kan? betul. Memang sangat-sangat setuju. Jala, apa you punya plan lagi 5 tahun yang akan datang? 5 tahun lagi saya akan continue semangat macam ini. Lepas tu akan sharekan lebih banyak makanan Cina. Lepas tu boleh dimelayukan atau dihalalkan untuk kawan-kawan yang dia betul-betul banyak suka. Sebab berbagai kawan dia betul-betul banyak suka. Saya akan share lah. Share sampai bila-bila lah. Okey, Jala. Boleh share sampai masa depan. Okey. Jadi Jala, kita nak suruh Jala kongsikan akaun media sosial untuk penonton-penonton kita follow. Oh, okey. Kalau saya punya TikTok, dia nama Jalewoh lah. JIALEWOH. Sana ada resepi dengan senang lah. Pendek agak-agak 2 minit. Jala, you punya following sekarang 59 kan tu? No, 149. No, following. Oh, following dia 59 kan? Betul. Okey, dekat you punya TikTok ada follower you nama dia Zack American. You bagi dia follow dia bagi nombor 60. Nampak? Dia suruh you follow dia. Boleh. Saya suka masak, saya tengok tau Jala punya video. Okey. Alright Jala, terima kasih Jala. Thank you. Bye-bye. Thank you. Okay. Best tengok tu senyum. Kan? Senyuman dia. Sebab tu Zack screenshot dapat gambar. Oh, boleh screenshot dapat gambar. Okey, jom screenshot. Jom kita peace. Okey, jom screenshot. Alright, satu. Screenshot. Okey. 1, 2, 3. Alright. Okey Jala. Terima kasih Jala. Okey, thank you. Luar biasa. Nampak? Okey. Jala dia punya energy memang macam tu. Sebab tu Zack suka tengok dia punya konten. Betul. Itu orang kata sebenarnya dekat TikTok ataupun akaun social media lain tak kira bangsa ataupun kaum sebenarnya. Betul. Macam-macam benda yang boleh menyatu padukan kita. Macam Jala tadi. Daripada masakan Cina, ramai orang follow dia sebab nak tengok ataupun nak buat masakan tu sendiri. Sebab bila kita masak dekat rumah, terjaminlah kebersihan dan juga halalnya kan. Betul. Baik Zeti, kita cakap pasal masakan Cina. Okey, kita kena ingat masakan Cina kita dah kongsi. Yes. Melayu, Kedasan juga kita kongsi. Yes. Ini ada makanan tradisi India. Jom kita saksikan. Diberi nama Maden Edward, berusia 28 tahun, terkenal di media sosial sebab selalu kongsi video masakan. Menariknya, video masakan yang dibuat adalah hasil dari permintaan netizen atau followers di media sosial. Jadi, Brady Tazian, kita ada Maden Edward atau Chef Gangster. Hai! Hai guys. Maden boleh ceritakanlah, sejak bila suka memasak ni sebenarnya? Dari kecil, saya memang minat memasak. Masa main pun, saya memang main masak-masak juga masa kecil. Dan saya kerja pun memang sebagai chef sebelum ni. Dan I resign, lepas tu I tolong family business. So family business ni pun dalam bidang masakan jugalah? Bidang masakan and kosmetik. Dengan cerita selain masakan India, Maden juga pandai masak masakan bangsa lain. Mungkin boleh kongsikan belajar daripada mana tu sebenarnya? Saya tahu memasak masakan kampung Melayu sebab masa I born dulu, I memang duduk kampung. So jiran-jiran I semua orang Melayu. Dan I belajar dengan dia orang. Lepas tu, yang makanan Cina pula, masa I kerja chef dulu. Rakan kerja I semua macam kita berbilang kaum lah. Chinese ada, Malay
ada. So every time kita memang share resepi. Abang Rin boleh ceritakan dekat kita lah satu masakan tradisi India. Apa keistimewaan masakan India ni dan mungkin trivia tentang makanan tersebut. Makanan India banyaklah sebab semua kita kan duduk dalam Malaysia ni berbilang kaum. So every year ada open house, so semua orang pun tahu. Paling yang kenal biasalah kari. Kari semua orang kenal kan. Beza Indian curry ialah kaya dengan rempah ratus. Kita selalu pakai banyak rempah ratus. Resepi hari ni ialah paling top dekat Malaysia, kari kambing. Semua orang mesti suka. Yang rempah ratus selalu kita pakai tu bunga cengkeh, bunga lawang, kayu manis, buah pelaga dan daun biryani. Masa kita masak biryani mesti ada daun biryani kan. Kita pakai itu. Kalau serbuk kari pun kita ada banyak kita campur. Bukan kita pakai serbuk kari yang meat curry powder je. Selain tu kita campur serbuk cili, serbuk ketumbar, lagi kunyit, serbuk kunyit, lagi satu garam masala. Garam masala ni sejenis powder yang diperbuat daripada rempah ratus. Dia panggil spice powder lah. Yang paling penting dia orang tak pakai santan. Dia pakai apa? Dia pakai yogurt. Oh ya. Sebab tu Indian curry dia ada beza. Sebab normal kan orang kalau buat curry pakai santan kan, tapi orang India tak pakai santan. Banyak kurang lah dia orang pakai yogurt. Kalau kita tengok dalam kalangan followers ataupun orang yang tengok video dekat media sosial Madin ni kan, kebanyakannya bangsa apa? Kenapa dia orang ni suka tengok video masakan Madin? First, bangsa Melayu memang banyak support saya. Lepas tu bangsa India dan bangsa Cina. Lepas tu semua orang lah macam Indonesian, Singaporean, Borneo macam tu. Sampai saya macam boleh masak lemak tak? Lemak cili padi lah lagi. Lemak jantung pisang macam-macam dia orang request. Sekali saya buat kan. Dan shocked pula. Macam mana budak India boleh masak masakan kampung Melayu pula kan? Terkejut pula. Tapi kira hebat lah. Madin boleh masak semua. Orang request dia boleh buat. So power lah. Alright. Kita ni hidup berbilang kaum dan bangsa. Untungnya ni kita dapat merasai pelbagai makanan. Mungkin komen Madin sendiri. Kita memang bertuah lah dalam Malaysia ni sebab kita boleh try masakan. Lagi kita boleh bergaul dengan dia orang. Kita pun kalau dia orang raya kita pun celebrate juga. Contohnya macam open house kan. Kita pun celebrate juga. Hari Raya Cina pun kita celebrate. Deepavali pun celebrate. So kita memang bertuah. Kenapa awak rasakan makanan ni boleh menyatu paduan kita rakyat Malaysia sebenarnya? Mungkin makanannya ada semangat dia sendiri ke? Siapa lah yang tak suka makanan kan? Betul tak? Sebab kalau kita kerja dekat satu tempat pun, kita punya rakan kerja pun bukan kita satu bangsa je. So masa rehat pun kita mesti campur, share-share makanan. Lagi satu, kalau kita sebut pasal bab makanan ni, mesti kita boleh bersatu. Setuju. Abang terima kasih banyak Madin atas perkongsian tentang masakan India. Thank you so much. Bye. Thank you TV3. Bye. Thank you. Aduh, memang sedap. Inilah masak dia. Kari tak pakai santan, pakai yogurt. Kelebihannya jadi rakyat Malaysia sebab bila orang kongsikan masakan-masakan tradisi dari bangsa ataupun kaum mereka, kita daripada kaum dan bangsa yang lain dapat belajar dan kita adapt. Betul. Kita buat cara kita pula kan. Itu yang memberikan kita kelebihan. Baik, tadi kita bersama dengan Chef Jala. Okey. Lepas tu kita ada Chef tadi tu juga. Lepas tu ni daripada Bumi Kenyala pun kita ada Chef. Memang Zack sebenarnya lama dah nanti-nantikan ni nak berbual dengan Chef ni. Bersama dengan kita Chef Victoria Puraparan daripada Miri Sarawak. Hello Chef Vic. Hello. Wow, cantiklah pakaian yang Chef tengah pakai ni, apa namanya? Tak dengar. Mungkin mute lah. Abang Chef, boleh unmute kan tak dulu? Tak dengar suara lah. Unmute. Inilah antara kekangan bila kita secara virtual kan. Tak apa. Okey, cuba cakap semula. Okey tak? Okey, tak apa. Kita beri peluang pada tim kita untuk untuk betulkan keadaan tu. Tapi tak apa. Chef ni, Chef Victoria ni, dia sangat-sangat teruja apabila dapat bersama dengan kita. Jadi dia tak tahu yang kita sebenarnya double triple teruja bila bersama dengan dia. Ya, bila tengok tadi Chef pakai baju tu, Zeti pun teringin sebenarnya nak pakai tau. Betul, cantik. Itulah saya tanya tadi tu tapi tak sempat, tak dapat dengar dia punya suara. Kita biarkan dulu lah kan. Okey. Hello Chef Victoria. Hello. Hai Chef Vic. Chef Victoria. Where are you? Mungkin tengah ready untuk tunjuk kat kita kejap lagi masakan Zeti, etnik Sarawak. Kita duk tanya ramai orang tau. Atau Zeti, masakan apa yang paling Zeti suka masak? Zeti suka masak? Kalau tu dah dengar suara. Ada ke? Hello Chef. Nampak tak sebab Zeti tak tahu nak jawab soalan tu apa. Tak tahu masak. Okey, hai Chef Vic. Okey Chef Victoria. Kita panggil apa? Chef Vic ke? Vic. Chef Vic je. Chef Vic. Okey Chef Vic. Tadi soalan saya tadi, apa tu kita dah tanya pasal pakaian dan sebagainya. Tapi nak tahulah, dengan kepelbagaian etnik dan kaum, Sarawak mempunyai variasi makanan yang istimewa lah. Dan Chef dari suku kaum Kenyah, betul tak saya sebut?
betul. Okey. Dan apakah menu-menu yang popular yang ada? Yang popular, makanan yang popular di Sarawak, kalau bangsa Kenyang, kami orang selalu pakai nasi bungkus. Nasi bungkus yang selalu pakai daun kelupis. Okey, daun kelupis ni yang jenis besar. So bila dia jenis besar, kita akan pakai nasi, akan dilumat menjadi hancur seakan-akan bubur. Tapi bubur tu pekat. Pekat, kemudian dibalut. Bila dibalut, nasi ni selalu digunakan untuk kami pergi memancing, memburu, membawa nasi itu sebab nasi itu tahan. Chef nak tanya juga ni pasal satu juga buah yang cukup popular dekat Sarawak iaitu buah dabai. Buah dabai. So secara ringkas mungkin boleh kongsikan tentang sejarah dan juga trivia buah dabai. Okey, buah dabai ni dia dimasak senang, digunakan air panas untuk 10 minit ke 5 minit je lah. Kemudian kita ambil isi dia, kemudian kita akan lumatkan dia hancur-hancur. Kemudian biasanya kami orang akan tumiskan benda tu. Biasanya kami orang akan buat macam nasi goreng. Kita boleh kasamkan dia juga ya. Kita kasam dia macam diperam, dijeruk. Luar biasa. Memang sedap. Sekarang ni kalau kita tengok macam tadi chef kata okey, macam sekarang kita tengah lihat nasi goreng. Tapi selain tu juga boleh buat perkasam. Z dah dapat yakin dah. Macam Z tak pernah makan lagi buah dabai ni. Buah dabai ni dia punya flavor je macam mana chef? Rasa dia? Rasanya lemak manis. Lemak manis. Dapat perkasam jadi masing-masing. Bila dah direbus tu, kita keluarkan dia. Boleh campur garam ataupun cili bercampur dengan kicap manis. Sedap ni. Nasi tu macam ni nasi biasa ke ada atau macam nasi ada nasi khas dan sticky rice ke apa bukan Tak, ini pakai nasi putih biasa nasi je. Nasi putih biasa. Alright. Buah dabai. Okey, satu lagi selain daripada buah dabai tu, terung asam mana dia? Terung asam. Terung asam. Yes. Yang ini kalau tak kenal siapa? Nampak tak? Yang ini terung asam. Saya tak tahu. Dia dekat Sarawak je ada kan? Dekat Sarawak je ke ada? Kat Sarawak, normally dekat Sarawak je banyak. Tapi kat Semenanjung kalau nak, biasa dia hantarlah pergi Semenanjung. Tapi Kak Zeti, terung asam tu dia ada nama lain tak? Selain pada terung asam? Kami orang selalu panggil terung asam Dayak ataupun terung asam Iban. Tak semestinya Iban je lah yang menanamnya. Yang kaum lain pun boleh. Tapi biasa dipanggil adalah terung asam Dayak. Selalunya terung asam tu apa masakan yang yang kita buat menggunakan terung asam? Kita selalu terung asam ini adalah one of our signature dish di Sarawak. Selalu dimasak untuk ikan ataupun dimasak untuk ayam. Okey. Ayam. Ataupun buat yang terkini, Chef Vic pernah masak dalam satu promosi hotel, iaitu asam pedas, terung asam. Asam pedas terung, dah memang sedap lah. Memang sedap. Chef Vic, namanya terung asam. Adakah rasanya sama macam terung biasa yang warna purple tu? Tak. Terung ni dia rasanya masam. Macam asam keping, lebih kurang. Okey, Chef Vic, boleh tak saya katakan teksturnya seperti terung, cuma rasanya masam? Boleh tak begitu? Betul. Tapi buah asam ni tak boleh makan mentah tak boleh. Kalau macam terung biasa boleh buat ulam kan? Kalau terung biasa boleh makan ulam. Biasa di macam orang negara Thailand, Indonesia boleh ambil terung yang biasa yang purple tu, dia orang makan mentah cecah dengan sambal. Yang ini tak boleh, keras mesti dimasak dahulu. Wah, sedap lah. Saya nasib baiklah pakai mask. Kalau tak nampak kan? Macam-macam yang kita belajar hari ini kan daripada makanan Sarawak. Kita tahu yang terung sebenarnya ada juga yang tak boleh makan secara mentah macam tu. Betul. Nasib baiklah Chef Vic bagi tahu. Kalau tak habislah. Apa jadi tak tahu. Baik Chef, nak tanya penerimaan masyarakat dan bangsa lain dengan masakan Sarawak dan kelainan dan kelebihan makanan dari Sarawak menurut seorang Chef Victoria.
penerimaan so far terhadap makanan tempatan seperti buah dapai dengan terung asam ni kan sangat menggalakkan sebab Chef Vic yang bekerja di hotel bila ada tetamu atau tetamu dari negara dari Semenanjung datang adalah satu kemestian Chef Vic yang memasak untuk mereka di hotel mencuba terutamanya lem sheng asam pedas. Itu yang terutamanya yang kita orang akan masak. And then baru-baru ni tak silap saya 2 hari yang lalu saya pernah masak untuk one of kami orang punya customer buah dabai. Buah dabai. Oh, buah dabai. Ya. Kita rasa bangga sebab kita dah tahu buah dabai tu apa. Kan lepas ni orang cakap kat kita dah tahu dah buah dabai, terung asam, semua kita dah tahu. Betul Chef Vic. Tadi tetamu kita pun kongsi. Buah dabai. Dia tunjuk, dia kata dia buang kulit tu boleh dimasak. Macam ni. Oh, dia buah rabai. Ini buat jangan salah. Salah Okey, gerak dulu Bukan dah salah itu dalamnya nampak. Dalamnya macam tu. Macam buah kelapa sawit. Tapi ini cara masakan dia rebus, kan? Wow. Okey. Salah yang punya. Okey. Alright, terima kasih banyak Chef Vic. Macam mana orang nak follow Chef Vic? Okey, kalau nak follow Chef Vic, boleh pergi ke Facebook page Chef Vic Victoria Purai Paran ataupun ID 29 Victoria Jovian, ataupun boleh layari Pullman Waterfront Miri Pullman Miri Waterfront. Okey. Alright, Terima kasih Chef Victoria. Terima kasih banyak-banyak Chef Victoria. Semoga dapatlah satu hari nanti kita rentas-rentas. Betul. Kita dapat berjumpa dengan Chef Vic ya. Okey. Bye-bye. Okay, terima kasih. Betul lah Zeti. Macam Z pun setuju dengan apa Zeti cakap tadi. Dengan makanan saja pun kita dapat bersatu tau sebenarnya. Betul. Banyak kita belajar hari ni kan? Ya, banyak daripada jenis-jenis makanan dari kawan-kawan yang lain. Betul. Baik. Dan Z nak kongsikan bersama dengan penonton-penonton di Borak Kopitiam. Anugerah Bintang Popular BH kembali lagi dan dalam norma baru, okey? Penuh berprestij. Dan anda boleh undi artis kegemaran anda di www.abpbh.com.my mulai 10 September hingga 3 Oktober. Anugerah Bintang Popular Berita Harian 34. Undian anda penentu segalanya. Betul. Bila pergi dekat website abpbh.com.my dan vote anda punya artis kesayangan, jangan lupa pergi juga dekat kategori penyampai radio. Carilah nama. Ada tak? Zeti. Ada. Okey. Dan juga pengacara terbaik ada Z American. Baik, apa-apa kita rehat dulu. Kita kembali selepas ini. Di mana Zeti? Di Borak Kopitiam. Yes, sir. Ku bertahankan sepenuhnya Malaysia. Selamat datang semua, ini masa kita. Selamat Hari Malaysia. Semoga perpaduan dan kesejahteraan terjalin selamanya. Malaysia berjumpa. Selamat Hari Malaysia. Malaysia sentiasa di hati. Di mata dunia luar biasa. Baru, lebih meriah, lebih menarik. Janji happy dengan pelbagai rancangan terbaik buat semua. Memang akan happy dah tonton TV9 bersama rakan-rakan TV9 seperti Datuk Roshamno, Alisata, Amira Rosli, Naim Daniel dan Zarif Zafri. Janji happy bersama TV9 yang baru. Saksikan TV9 di Astro saluran 149 dan My Freeview 109. Dan jangan lupa ikuti ke semua platform media sosial TV9. Follow je kat @TV9 Malaysia untuk info dan update yang terkini. Yes. Penuh warna-warni ya sekarang. Betul. Ceria, lebih ceria. Baik. Jadi guys, pejam celik kita pun sudah berada di segmen terakhir, tapi jangan, kita bukan nak berpisah lagi. Kita nak tunjuk kepada anda persembahan daripada Syah Zikir dengan lagu terbarunya Irama Papararara. Jom kita berirama sama-sama, okey? Seminggu sudah pun berlalu, sesaat pun tak jemu denganmu. Pada tahun
pun akan ku tunggu untuk menyelam ke dalam alam malam bukan asyik mengada-ngadamu jika kau perlu gantilah hatiku cairkan yang terbeku pa-pa-pa-ra-ra rentak lagu digendang irama berdendang rasa makin disayang dibelayar manja cinta ini sehalus sesudara malam ini terpaku-paku di hatinya rentak lagu digendang irama berdendang hey pa-pa-pa-ra-ra pa-pa-pa-ra-ra sekilas pandangan di mata sejelas rasa indah berganda 11 kali ku tertanya adakah kau memukau atau bergurau asyik mengada-ngadamu jika kau perlu gantilah hatiku cairkan yang terbeku pa-pa-pa-ra-ra rentak lagu digendang irama berdendang rasa makin disayang dibelayar manja cinta ini sehalus sesudara malam ini terpaku-paku di hatinya rentak lagu digendang irama berdendang petik-petik buah ciku sabar usik baik kau melihatku detik-detik oh di lama rindu Ui, boleh tahan juga. Sedap kan Zeti nyanyi tadi? Sedap suara Zeti. Tak apa. Sedap lagi penyanyi sebenar Zeti. Alright, jom bersama dengan kita sekarang di talian. Kita ada penyanyi sendiri, Shiha Zikir. Hello Shiha. Wow. Zeti. Shiha. Sambil kita dengar lagu irama, Z dengan Zeti ada satu perbualan ringkas tau. Kita cakap, Shiha ni tak ditelan usia lah. Umur Z, umur 19, muka Shiha macam ni. Dia jadi bapa orang pun Shiha macam ni. Tak, sebenarnya Z nak cakap Shiha umur berapa ni? Z tak tahu. Itu nak. Masalah nak cakap apa sekarang ni? Dah nampak makin muda. Kau tak seperti tu sekarang ni. Alright, Shiha. Apa pun, tahniah daripada kami Tim Borak Kopitiam untuk lagu irama Best Catchy. Terima kasih banyak. Betul, kali ni Shiha taruhkan dengan lagu irama tu. Mungkin ada apa yang Shiha nak explainkan kepada kami. Silakan, ceritakan. Okey, lagu ni merupakan single yang terbaru, kolaborasi antara Todak Music dan juga Alternate Records and Talent lah. Jadi syukur Alhamdulillah, ini merupakan single yang pertama yang berentak pop reggaeton. Diciptakan khas daripada 3 orang yang saya rasa komposer yang sangat-sangat berbakat, iaitu Iki Hugh, Firdaus Rahmat dan juga John Jive. So, Syah keluarkan lagu ni disebabkan sekarang ni kan tengah pandemik, ramai orang berada dalam keadaan yang negatif dan sebagainya. Syah juga seorang yang sangat sensitif dengan keadaan sekarang. So that's why Syah putuskan untuk Syah nak keluarkan juga single Syah selepas Ewo, dah setahun dah berlalu kan, untuk lagu yang lebih catchy supaya at least boleh buatkan orang-orang yang dengar tu at least macam senyum sikit macam tu. Bila bercakap pasal lagu Ewo, kita juga nak ucapkan tahniah kepada Shiha yang telah menang Anugerah Pop Asia Terbaik 2021. Yes. Itu dekat US tau. Lagu Ewo. Bangga tau. Kita pernah interview Shiha untuk lagu Ewo kat sini lah. Ni tak apa, insyaAllah lagu irama dapat anugerah yang lain. Amin. Okey, Shiha, tadi macam Shiha ada kongsikan kepada kita lagu berentak reggaeton. Okey. Bila sebelum ni pun Shiha memang berani menampilkan benda-benda yang baru, okey, fresh dan sebagainya. Untuk lagu irama ni apa kelainan yang Shiha nampak? Okey, kelainannya macam tadi, ini merupakan satu benda yang baru rentak reggaeton tu kan. Sebenarnya cara nyanyian untuk lagu-lagu macam ni tak mudah sebenarnya. That's why bila Syah masuk studio untuk lagu ni, Syah perlukan orang kata vocal guide daripada komposer dia sendiri. Macam mana kita nak bagi feel dan sebagainya tu kan. Dan dalam ni juga ada punya kelainan dia. Saya rasa untuk sekarang ni, nak kata kelainan tu taklah, sebab sebelum ni pun ada juga dance step dia. Saya ada keluar satu memang khas macam irama dance punya signature. So sekarang Syah pun nak ajak Syah punya followers semua untuk
sama-sama join sebab Syah akan bagi something, gift ataupun hadiah yang Syah akan share nanti dekat Instagram Syiha, dan Syiha nak Zeti and Zack buat juga. Masalahnya Zack. Tengok berhenti aku. Zeti dah tengok dah yang Syiha ajar ni tau. Ya Allah, yang ajar menari tu Zeti tak boleh buat. Dia menari macam tu. You rasa? Dia keliling habis. Ya. Tapi Zeti ada belajar satu. Part papararara. Sudah. Kalau saya terkalah Syiha. Aduh. Okey Syah, kita pun tahu sekarang alhamdulillah pada yang dah ada second dose apa semua, kita yang berada di di arena kreatif ni pun boleh bekerja dengan SOP yang ditetapkan. So apakah plan, mungkin ada tour ke untuk Irama ni ke apa, anything yang Syah nak kongsikan secara ringkas? Okey. Dan untuk Irama ni actually saya dah keluarkan lyric video. So bila sekarang ni kita dah boleh shooting ni, saya rasa happy dan tak sabar untuk nak buat music video untuk lagu Irama. So korang kena stay tune dan subscribe dekat YouTube Todak Music lah, sebab kita orang akan upload dekat situ. Dan saya nak share juga, selain pada Irama, InsyaAllah drama Perisik Cinta Tak Diundang akan datang soon di slot Akasia di TV3. So korang semua kena tengok lah nanti. Dan lagu Irama ni juga merupakan salah satu OST untuk drama tu. So korang kena tengok nanti. Okay, thank you Syiha. Terima kasih banyak Syah. Thank you korang. Thank you so much. Kita tak pernah rasa bosan anytime Syah. Alright, Syah boleh kongsikan social media kepada peminat-peminat dekat luar sana, silakan. Okey, kepada korang semua jangan lupa untuk follow I. Mana yang tak follow lagi tu, nampak tak gambar dekat situ? Yes. Okey, di Instagram Syiha Zikir, dekat Twitter Syiha Zikir 87. Dah kantoi umur berapa 87. Sebab apa dia 87? Sebab yang Syiha Zikir tu ada orang dah pakai. Dah kenapa? Tak apa. Nanti korang ni lah yang penting Borak Kopitiam, Syiha nak bagi tahu, please suruh Double ZZ ni buat Irama Challenge. Okey, I tunggu nanti kita pada buat. Borak Kopitiam. You tunggu kalah Syiha Zikir nanti. Zeti Zikir kat sini. Okey Syah, terima kasih Syah. Terima kasih banyak. Semoga dipermudahkan semua. Congratulations again. Bye-bye. Okay. Sebab nanti nak ganti Syiha, Zeti nak belajar menyanyi. Alright. Jangan lupa esok kita ada apa Zeti? Esok kita ada keunikan. Betul, kita akan, kalau hari ini dah belajar pasal masakan, hari ini pasal keunikan rakyat Malaysia. Yes, jadi terima kasih kepada anda. Terima kasih kerana sentiasa bersama dengan kami. Saya Zack American. Dan saya Zeti Nabila. Terus lagi sebab kita di Borak Kopitiam. Salam hujung minggu. Bye-bye. Berganda sebelah